pilih untuk belajar, kita boleh pilih untuk main game, kita boleh pilih untuk apa lagi? Kita boleh pilih untuk Facebook sahaja, tengok Facebook saja, tengok WhatsApp saja, tengok Instagram saja. So macam-macam pilihan kita boleh buat kan, tanpa pengawasan ibu bapa lah kan. Dan tentunya ibu bapa kita pun tak ada masa lah nak tengok apa yang awak serve 24 jam kan. Semuanya atas disiplin diri sendiri. Okay, sebelum kamu nak start belajar, sebenarnya kita nak belajar ni macam mana pun kita kena tahu kaedah belajar yang sesuai dengan diri kita sendirilah kan. Kena kenali dulu, kena kenali apa kaedah belajar sesuai untuk diri kita kan. So kat sini cikgu ada bagi satu link, semua orang boleh test untuk jawab questionnya yang berkaitan dengan kaedah belajar lah. So boleh jawab sekarang. Cikgu bagi masa 10 minit untuk jawab. Okay. Nanti dah dapat result boleh share dengan cikgu. Kita tengok siapa yang visual, siapa yang auditory, siapa yang kinestetik. So boleh mula jawab ya. Raya hari tu raya kat mana? Raya kat rumah ke? Ter-PKP dekat rumah atuk ke? Ke ter-PKP dekat hotel ke? Tengah pergi vacation kat mana-mana? Raya kat rumah, okay. Raya kat rumah pun best kan? Boleh apa? Masak rendang sama-sama dengan mak. Okay, pada yang baru masuk selamat datang. Boleh jawab online assessment yang Cikgu Ilyas bagi link tu. Ujian psikologi ya, untuk tengok kaedah belajar masing-masing. Apa yang awak semua tahu tentang coronavirus ni? Sambil kita tunggu kawan-kawan jawab soalan kan? Putri, welcome. Boleh terus jawab online assessment tu, ujian psikologi tu. Siapa yang guna online email maktab, nama penuh dia akan terpampang dah. So cikgu boleh check lah siapa yang ada, siapa yang tak ada. Irdina, welcome. Boleh terus jawab online assessment tu, ujian psikologi. Alia Safia boleh terus jawab ujian psikologi. Selamat datang ke maktab. Rindu maktab kan semua orang? Apa yang dirindui tentang maktab tu? Cuba share sikit sambil-sambil jawab tu. Cikgu, soalan apa cikgu? Ya. Soalannya kat mana? Dekat chat. Pergi tengok dekat chat, cikgu ada letak link kat situ. Tak ada pun cikgu. Tak ada. Sekejap ya.
Sekejap cikgu try buka dekat phone. Dekat Teams tu dia ada bahagian chatting. Cuba pergi masuk dekat bahagian chatting tu. Oh, Nampak tak? ni. Cikgu Ilyas ada letak link kat situ. Rashida, selamat datang. Azam Madiha, Farah, Zainisha. Ya. Selamat datang. Oh. Ya, hai. Cakap Hai. Oh, tekan ni cakap hai. Hai. Okey Hai. Rashida, boleh pergi dekat chat. Boleh terus jawab ujian psikologi ya. Alfiah ni siapa Alfiah ni? Chat ni. Alfiah cuba bagi tahu nama penuh sebenar. Cikgu tak kenal lah Alfiah. Tu, cikgu awak. Mana chat kat mana? Ruangan chat. Chat kat mana chat? Pretty, welcome. Nur Aini, Syafia. Jangan buka kamera. Buka kamera nanti masuk gambar awak. Ni speaker. Dia nak cakap kena tekan then cakap. Chat tu kat mana? Mana gitu? Mana? Cuba tanya dengan cikgu. Buka speaker tadi. Tekan. Cikgu, cek kat mana? Tekan screen, dia akan keluar table. Kat situ ada table mikrofon, ada kamera, ada gambar macam chatting tu, awak pergi kat situ. Cikgu, saya dah Buka. buka chat ni tapi link ni tak ada. Dia macam macam mana? Dia lambat Link tak sebab tak dia dapat tak masuk. ada. Saya baru masuk. Cuba tengok bawah, scroll bawah sikit. Chat mana? Chat ni. Dia kata tadi apa? Dia kata tadi apa? Dia kata apa? Dia kata apa tadi? Tekan skrin apa? Dia cakap. Tekan skrin. Awak kena roll ke bawah ke apa? Dia cakap apa? Dia cakap apa? Tanya dia balik. Cikgu, saya tak dapat masuk chat. Oh. Salah lepas. Apa dia kata? Okey, awak pergi dekat screen tu, awak tekan. Cikgu mute. Cikgu mute lah. Okey, sorry. Okey, awak pergi dekat screen tu, awak tekan screen. Lepas tu nanti dia akan keluar lah gambar kamera. Lepas tu ada button 3 tu. Kat situ dia ada lambang chat. So awak tekan je chat kat dalam tu. Boleh masuk kawasan chatting. Kat dalam tu ada link. Dapat ke? Tak dapat ni. Dapat ke? Rashida dapat ke? Tak. Okay, tak apa. Saya dah dapat dah cikgu. Saya dah dapat. Weh. Oh, dapat dah. Dapat dah. Ya, yang bawah tu boleh. Try yang bawah tu. Yang baru masuk boleh start jawab soalan ya. Kita nak tengok apa kaedah belajar yang sesuai dengan diri awak supaya insyaAllah lebih mudah lah awak nak belajar melalui online. Tak online pun boleh guna kaedah ni. Okey, yang dah siap jawab boleh share keputusan dia apa? V berapa persen, A berapa persen, K berapa persen?
Aisyah, berapa keputusan awak? Auditory. Okay, Camelia, auditory. Bagi persen, cikgu nak tengok persen Aisyah. Diam lah. Okay, semua orang dah siap jawab. Sekejap je, 20 soalan je kan, tak banyak. Akmal Hakim, tactical, visual. Okay. Visual learner. Auditory. Tes. Nadra, kenapa Nadra? Nadra dah jawab soalan belum? Okay, boleh terus jawab soalan dekat link tu. Scroll ke atas, ada link untuk ujian psikologi. Link yang bit tu ya, yang panjang tu tak boleh masuk. Guna link yang bit tu. Nur Mirza, welcome Mirza. Afrina, welcome. So siapa yang baru masuk boleh terus jawab soalan psikologi tu ya. Scroll ke atas dekat ruangan chat, you all akan jumpa link. So jawab soalan terus. Okay, dah ramai yang jawab. Yang belum jawab tu boleh jawab. Sambil-sambil tu cikgu terangkan sikit lah. Ya. Cikgu terangkan sikit kaedah belajar. Yang utama lah, yang umum, yang kita semua biasa guna dan memang secara semula jadinya kita akan gunalah 3 kaedah ni. Kaedah visual, auditory dan kinestetik. So sebenarnya kita ada ketiga-tiga komponen dalam diri kita. Kita ada visual, kita ada auditory, kita ada kinestetik. Tapi persen lah berbeza. Ada orang yang visual dia lebih, ada orang yang auditory dia lebih, ada orang yang tactical atau kinestetik dia lebih. Tactical dan kinestetik tu samalah. Okay. Ada yang baru masuk boleh terus jawab soalan. Sebab beza-beza kan. Okay. Apa dia ciri-ciri orang visual ni? Orang visual ni selalunya dia menggunakan banyak elemen mata lah ya, dalam dia belajar sesuatu perkara. Kalau untuk belajar di dalam kelas, orang-orang visual ni sesuai duduk di barisan hadapan. Frontliner lah ya. Okay, dia sesuai duduk dekat depan sebab apa-apa sahaja distraction ataupun perkara-perkara yang lalu di hadapan mata dia akan menjadi gangguan lah pada diri dia. Okay, contoh kalau awak duduk belakang, awak akan nampak kepala kawan-kawan lah, awak akan nampak kawan yang nak pergi rehat kat luar kelas tu lalu kan. So awak akan terganggu dengan pandangan-pandangan tu. Kadang-kadang kawan-kawan yang lalu tu ngada-ngada kan, dia babai-babai, so mengganggu awak nak belajar. Orang yang visual kena duduk sesuai, duduk di hadapan. Tapi kalau tak dapat pun tak apa, tak ada masalah. Kita ada kaedah lain juga untuk atasi masalah distraction di dalam kelas, di mana orang-orang visual perlu memberi fokus kepada apa yang dicatat di
di papan hitam. Di samping itu, awak perlu tulis. Masa cikgu bagi penerangan tu ataupun masa awak tengok video online tu, awak kena tulis. Okay? Kena tulis sambil dengar dekat laptop atau handphone, kena tulis. Dan kalau boleh di meja masa awak study online tu, kalau boleh di meja tu jangan ada pokok bunga ke, ada gula-gula ke, sebab pandangan mata awak akan mudah tertarik pada perkara-perkara lain lah. Dan kalau boleh nota yang awak tulis tu, gunakan pen atau alat tulis yang berwarna. Okay, supaya nanti lepas awak belajar kelas tu nanti, kelas online tu awak mudah nak mengingat semula lah fakta-fakta. Sebenarnya kaedah online sangat berkesan untuk orang-orang visual. Ya, sangat berkesan sebab dia lebih tertarik pada video, pada lukisan, pada warna, dan semua tu memang ada lah dalam pembelajaran online ni, kan. Lepas tu orang-orang visual ni dia suka kemas. Dia suka kemas. Kalau tengok meja dia memang meja dia kemas. Dia sukakan warna. Lepas tu kalau bunyi bising pun takkan terganggu lah. Kalau dia study dalam suasana bising pun takkan terganggu. Kalau video yang dia tengok atau kelas online yang dia tengok tu terlalu banyak bunyi muzik ke, ada lagu-lagu ke, tak akan ganggu dia lah. So dia okay je. As long as ada gambaran dekat video tu. Okay. Di samping itu orang-orang visual ni juga dia sangat mementingkan ruang lah. Kalau boleh ruang tu menyenangkan matanya. Jadi untuk yang study online ni, untuk yang kerap study online ni, orang visual ni, macam kita cakap tadi, pastikan ruang tu menyenangkan mata awak. Meja bersih, kosong, tak ada apa-apa. Pergi dekat tempat yang okey kan, yang pandangan mata awak tak akan terganggu dengan mungkin TV ke, kan, siaran TV yang menarik-menarik ke. Okay. So next kita tengok orang auditory pula. Orang auditory ni selalunya dia menggunakan elemen telinga lah, pendengaran. Okay. Bila kita kata elemen pendengaran ni, masa awak study online sangat penting untuk pasang earphone pada telinga awak. Sebab apa? Sebab orang-orang auditory ni selalunya dia mudah terganggu dengan bunyi bising. Bunyi motor ke, bunyi kereta lalu lalang ke, tiba-tiba kakak bergurau senda dengan abang yang lain kat dalam rumah tu pun awak akan mudah terganggu lah, nak tahu apa benda lah dema tu, umpat aku ke kan. So memang akan mudah menarik perhatian awak lah kalau ada bunyi-bunyi lain. So masa awak study online tu kalau boleh gunakan earphone supaya awak tak terganggu dengan bunyi-bunyi lain. Okay. Dan orang-orang auditory ni awak perlu ulang balik apa yang awak dah belajar tu, awak kena ulang balik dengan suara yang telinga awak dengar. Macam kita solat kan, kita baca Fatihah tu, telinga kita kena dengar kan. So awak kena guna nada suara yang tu lah, tak perlu kuat-kuat pun tak apa. As long as telinga awak dengar. Itu nada suara yang minimum lah untuk awak dengar balik ayat yang awak nak baca, nak study tu. Dan kalau boleh, masa awak rakam atau masa awak study online tu, tengok video tu, kalau boleh rakam supaya awak boleh ulang dengar, ya. Supaya awak boleh ulang dengar. Kadang-kadang study online biasalah kan, kadang mak panggil lah ataupun ada kawan-kawan panggil, so awak akan terganggu. So lebih baik rakam lah. Okay. Selain itu, orang-orang auditory juga sesuai kalau dia belajar menggunakan teknik rumusan. Ya, dah habis tu dia buat teknik rumusan. Rumusan keseluruhan lah supaya, dan awak akan dapat kata kunci lah bila awak buat rumusan. Bila dapat kata kunci, lebih mudah awak ingat. Okey, seterusnya orang auditory juga dia sangat pandai berbincang. Dia sangat boleh berbincang dengan baiklah dengan kawan-kawan. Dia orangnya senang nak tolerate orang auditory ni. Okay. Kita tengok pula ciri-ciri individu orang kinestetik atau taktikal. Kalau dalam soalan yang awak jawab tu dia taktikal kan. Okay. Taktikal ni dia memang busy. Okay. Busy macam mana? Dia memang tak boleh duduk diam lah. So cikgu awak perlu
masa tengok video tu awak perlu buat atau hands on atau bayangkan atau rasai situasi tersebut supaya awak lebih mudah ingat lah. Selain daripada tu, bila awak study online ni awak kena hafal kan, bukan study online pun kena hafal balik lah apa yang awak dah belajar tu kan. Kalau boleh, kalau awak rasa tak okey dalam masa 5 minit atau 10 minit tengok video tu rasa tak okey, rasa penat, awak kena berjalan. Bawa phone tu pergi mana-mana. So awak memang tak boleh duduk diam. Nanti awak akan terganggu dengan keadaan tu, okey? Kalau boleh masa tengok online tu kalau awak tak nak bergerak, awak tulislah. Tulis kat atas buku, kat atas nota yang awak boleh rujuk semula. Dan orang-orang kinestetik ni juga dia berkesan kalau dia sering ulang baca dan baca dengan menggunakan jari, tunjuk macam kita baca Quran, kita tunjuk pakai lidi atau kita tunjuk pakai jari, so awak guna kaedah tu. So orang-orang kinestetik atau taktikal ni memang memerlukan pergerakan badan secara minima pun dah okey dah. Pergerakan tangan ke, pergerakan jari ke, tu pun dah sangat membantu awak sebab keadaan yang statik akan membuatkan awak mengantuk, akan membuatkan awak tak boleh berfikir lebih lah. So memang busy lah. Sebab tu kalau orang-orang taktikal atau kinestetik ni selalunya eksperimen sains dia memang boleh excellent. Sebab dia boleh faham kan. Okay, so lepas je awak tengok video online yang cikgu ajar tu, kalau boleh terus baca, terus tulis ataupun apply kan. Contoh kan, tengok video memasak pizza. So lepas tengok video tu terus masak ataupun sambil tengok video tu sambil masak. Okay, kalau orang auditory, dia masak, ada video memasak, dia boleh dengar daripada jauh apa chef tu terangkan dalam video kan, dia boleh dengar daripada jauh. Kalau orang visual tak boleh tengok, dia tak dengar suara pun tak apa, dia boleh tengok, dia tengok video tu dia dah cukup membantu dia lah untuk dia buat pizza yang baik. Okay, so apa penjelasan saya setakat ni, ada apa nak tanya? Ya, ada apa-apa nak tanya pasal visual, auditory, taktikal atau kinestetik ni? Taktikal dan kinestetik ni benda yang sama lah ya. Okay, ada apa-apa nak tanya? Boleh tak? Okay. Tidak faham dia tanya. Tanya je dekat rumah chat pun tak apa, pakai mikrofon pun boleh. Ada yang tengok video dengan adik-beradik yang lain ke? Ada tengok kelas cikgu ni dengan adik-beradik yang lain ke? Tak ada. Boleh ajar adik-beradik yang lain, mak ayah ke boleh ajak sama-sama tengok. Sama-sama belajar. Ramai kat umat tengok video cikgu. Ada cikgu okey ke? Dengan siapa? Atira tengok dengan siapa? Kalau tak tahu, suruh kau film sama Anjok. Okay, sebelum kita nak study atas talian atau study online, kalau macam Haya Asma ni, cikgu ada tanya sama, macam mana tu cikgu? Okay, kalau audio dan visual tu sama, maksudnya dua-dua kaedah visual dan kaedah auditory berkesan lah untuk dia. So tak ada masalah, okay je. Maksudnya kalau awak nak belajar tu, awak guna kaedah tulis atau lukis pun okay. Ataupun awak nak guna dengar saja guna earphone pun okey juga, membantu juga. Jadi settingnya macam mana tu Faizah? Khairia. Faizah siapa tu mak? Dengan setting macam mana? Dengan teknik. Ya dia okey.
So kalau ada 2% yang sama, maksudnya dua-dua kaedah tu berkesan lah untuk awak ya. Visual dan auditory berkesan. Okay. Dah tahu kaedah belajar masing-masing, lepas ni boleh apply. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit persediaan lah kalau awak nak belajar secara online ya. Perkara pertama awak kena pastikan badan awak betul-betul segar lah. Pagi ke, petang ke, malam ke. Kalau perlukan nap dulu. Dia sama je macam kita kelas yang biasa kan. Kalau perlu rehat dulu. Check masa betul-betul kan. Okey, maksudnya sebelum kelas tu 5 minit tu awak dah ready badan segar. Untuk kalau ada kelas sampai 1 jam, tu awak ngantuk lah sebab kalau awak tertinggal kalau awak tertinggal awak dah tertinggal maklumat yang penting lah kan. Walaupun hanya online tapi dia tetap maklumat yang penting sebab apa yang awak belajar tu adalah konten subjek kan. So sangat penting jugalah. So segarkan badan. Kalau perlu mandi dulu. Kalau perlu senam-senamlah dulu bagi keluar peluh kan, bagi segar badan. Kalau perlu makan minum makanan yang makan buah dulu ke. So bagi awak fresh, jangan makan makanan yang berat. Kalau makanan-makanan yang berat nanti awak akan mengantuk sebab online kelas online ni kita perlu duduk saja kan, kita perlu duduk menghadap laptop atau menghadap telefon. So sebenarnya keadaan duduk yang lama tu pun akan memenatkan badan awak. Jadi kalau nak makan jangan makan benda yang berat, makan yang ringan lah. Contohnya mungkin nak minum susu saja pun dah cukup berat, ataupun makan buah-buahan saja atau minum sup pun dah okey minimum kan. Okay, yang terganggu dengan yang lain boleh tutup mic. Kalau terganggu boleh tutup mic. Oh, maksud awak terganggu dengan suara lain. Ya, ada memang setengah ada orang yang tak boleh study dalam keadaan bising lah ya. Kawan-kawan time prep bising kan. Tak apalah, belajar kita sesuaikan diri. Nanti kalau boleh bergerak ke tempat lain, bergerak ke tempat lain. Contoh kalau dalam rumah awak mungkin ada adik-adik kecil suka main, suka kacau ke apa kan. Pergilah kat bilik ke kan, pergi ke halaman rumah ke, macam mana ikut keadaan awak lah. Okay, so segarkan badan. Make sure awak boleh duduk dan fokus menghadap video atau kelas online tu dalam tempoh masa yang ditetapkan lah. Maksudnya kalau 45 minit awak boleh stay 45 minit. Kalau 30 minit awak boleh stay 30 minit. Kalau tak awak akan tertinggal konten yang sangat penting lah Okay. Seterusnya tidur yang cukup. Okay, dalam fenomena online sekarang ni kebanyakan kita banyak yang suka stay atau online pada waktu malam, betul? Tengok Instagram lah, tengok buat TikTok lah malam-malam lepas pukul 12. So sebenarnya untuk belajar berkualiti secara online tak perlu tidur yang cukup supaya awak tak mengantuk masa belajar secara online tu. Okay. Elakkan tidur selepas pukul 12 malam. Sebab esok pagi dah tentu awak akan bangun lambat kan, badan awak tak akan segar lah. Bila kita bangun lambat sebenarnya kita akan lebih lesu, badan kita akan lebih lesu. So pastikan awak tidur awal, pukul 10 tu dah tidur setiap hari. Kalau nak online tengok Instagram pun ambil lah waktu-waktu senggang yang biasa, contoh petang lepas asar ke, tengok waktu-waktu tu. Ya, kalau awak petang memang biasa bersenam ataupun keluar riadah di luar rumah, di halaman pun ambillah masa yang tu juga. So elakkan online, media sosial ataupun chat dengan kawan-kawan pada waktu malam. Sebab awak akan ralik kan, awak kata kan, ralik sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Dah subuh tak bangun pula, belajar. So tak bagus lah, badan akan lesu. Okay. So make sure tidur cukup, badan sihat, segar, makan cukup, makan sihat. Okay. Lepas tu Alfiah masuk balik. Kenapa? Oh, line tak okey kot kan.
set minda. Okey, mungkin setengah orang rasa belajar secara atas talian ni sangat tak berkesan kan. Rasa macam tak masuk apa je belajar. Tapi sebenarnya itu atas diri awak lah. Awak kena set minda awak, kena fokus, kena positifkan pemikiran. InsyaAllah dapat kan. Sebab apa? Kita memang nak fokus kan. Bila nak fokus kita akan dapat. Kalau awak fikir awak tak nak fokus memang awak takkan dapat. Kan? So kena set minda jadi positif lah. Tu saya ada tunjukkan orang yang positif tu selalunya dia akan happy, dia akan fokus, dia akan aktif, cerdas, dia akan banyak idea, dia akan semakin perform, semakin cerdik, happy, berjaya. So penting orang yang ada semangat positif ni. Okey, seterusnya pilihlah sudut yang awak rasa awak selesa, okey. Kan, kalau awak rasa ada sepas-sepas sikit awak kemas lah, tak ada masalah pun kemas. Kalau alang-alang nak kemas tu kemas satu rumah sekali kan. Atau kemas satu kelas sekali, kemas satu ruang semua sekali, satu bilik sekali. So sudut kesukaan tu sangat perlulah untuk awak yang akan study online ni. Sebab apa? Bila awak suka satu tempat tu awak akan rasa selesa. Terutamanya orang visual lah. Orang visual sangat penting sudut kesukaan ni. Orang kinestetik ke, orang auditory dia tak ada masalah. Sebab dia fokus pada telinga dan pergerakan saja. Tapi kalau untuk orang visual, dia sangat penting sudut yang kemas, sudut yang cantik, sudut yang teratur, menyenangkan mata memandang. So itu sangat membantu kepada pembelajaran yang berkesan. Sebab apa? Sebab bila mata dia rasa tenang, rasa okey, dia punya fikiran tak akan terganggu. Bila fikiran tak akan terganggu, so konten tu senang nak dapat insyaAllah. Okay. Seterusnya, awak kena explore lah ilmu-ilmu IT yang lain ya. Kita kena belajar lah kan. Kalau yang ada kekangan dari segi internet ke, tak apa. Next time kita akan perbaiki. Yang tak boleh, internet tak okey ke seluruh rumah cikgu pun sama, rumah cikgu pun internet tak okey. Sebab cikgu duduk kawasan yang jauh daripada coverage kan. So tak apa, kita cuba sebaik mungkin. Mungkin kita boleh minta tolong kawan-kawan snapkan ke video online yang awak dah join dengan cikgu awak kan, ataupun boleh cari source yang lain kan. Tanya kawan-kawan, kakak, abang. Sebab bila atas talian ni sumber banyak. So sebenarnya sangat membantu awak belajar lah. Okay, untuk pengetahuan awak, kita macam form 5 tahun lepas kita ada seorang kakak awak ni, kalau awak kenal Alisha, dia straight A kan. So dia memang sangat fokus kepada kaedah pembelajaran secara atas talian. Kalau dekat maktab, dia tak ada buat apa-apa, dia mesti akan serve masa boleh bawa phone dululah ya. Dia mesti akan serve video yang dia boleh belajar. Dia tak akan serve, dia tak akan update Instagram ke, dia tak akan update TikTok ke tak. Dia tak akan main game. Dia memang tak main game. So apa yang dia buat ialah dia akan cari kandungan atau video yang dia boleh belajar. Jadi bila dia balik rumah, bila dah tak boleh bawa phone tu, bila balik rumah, itulah aktiviti dia di rumah. Dia memang pengamal video secara atas talian. Maksudnya apa? Kita belajar, selain daripada kita belajar dengan cikgu, kita pun kena cari sumber yang lain. Sumber yang lain kebanyakannya secara atas talian lah. Kan, dekat YouTube tu banyak subjek-subjek yang awak boleh belajar kan. So boleh polish lagi konten yang awak dah belajar dekat sekolah tu. Okay. Seterusnya, awak kena rancang, kena tetapkan masa. Awak kena cubalah ya untuk buat jadual yang sesuai dengan diri awak. Okay, ada isu yang menyatakan bila buat jadual ni saya tak boleh ikut jadual dari cikgu. Jadual tu susah lah cikgu, saya masa ni kadang-kadang buat ni buat tu. So awak kena cubalah ikut ya dan bina jadual yang sesuai dengan diri awak. Bukannya awak yang sesuaikan dengan jadual tu. Sebab kita ni memang sebab jadual tu jadual kita. So kita customize untuk diri kita. Yang awak rasa okey, awak rasa selesa bila awak nak waktu senggang, waktu bila, waktu belajar, waktu bila. So aturkan. Lepas tu awak ada jadual belajar atas talian awak sendiri kan. So tentukan masa. Waktu ni memang kena tengok video. So waktu ni je jadual cikgu mengajar, waktu lain dah tak ada. So kena atur elok-elok lah waktu awak makan waktu bila.
waktu bersenam waktu bila, waktu mandi waktu bila kan. Kalau awak tak atur, siapa lagi nak atur? Mak ayah dah percaya dengan diri awak untuk belajar secara atas talian. So manfaatkan kepercayaan tu untuk atur jadual awak, masa awak belajar dengan lebih baik. So customize, buat jadual, buat cantik-cantik, masa awak atur sendiri. Kecuali kalau dah masuk sekolah nantilah kan, masuk sekolah nanti sesuaikan lagi dengan persekitaran sekolah pula. Okay? Ada apa nak tanya? Ini bercakap je. Okay, yang baru masuk boleh terus jawab, boleh update boleh update keputusan dekat ruangan chat. Ramai yang masuk ya. Welcome semua. Okey ke cuti? Banyak kerja sekolah kan? Okey, seterusnya semasa mengikuti kelas secara atas talian. Apa yang awak perlu buat? Pertama, pastikan awak catat lah kan. Catat, memang boleh rakam. Tapi catat juga supaya nanti bila tengok rakaman kedua, awak boleh polish balik konten tu. So awak tak akan ketinggalan lah apa-apa maklumat yang penting. Itu kelebihan kalau kita belajar secara atas talian. Sebab apa? Kita boleh ulang tayang. Kalau awak tak ingat, awak boleh ulang lagi. Kalau tak faham juga boleh kontak cikgu, boleh tanya. Okay? Berkomunikasi dengan cikgu awak atau kawan-kawan yang lain. Okay? Kalau tak faham, tanya ataupun rujuk maklumat secara atas talian yang lain. Kita ada banyak perpustakaan secara maya, buku pun banyak kan. Kita ada Google Books, so boleh rujuk Google Books ke, library ke, mana-mana library ke. Awak boleh rujuk universiti punya library, mereka banyak menyediakan perkhidmatan atas talian. Okay? So banyak buku-buku yang awak boleh tengok secara e-books kan. So sebenarnya tak ada masalah nak rujuk. Kalau kata tak boleh nak tengok buku, sebenarnya buku banyak yang secara e-book sekarang kan. Buku secara maya. So memang tak ada masalah lah. Okay. So kalau tak faham lagi, terus WhatsApp cikgu awak, tanya detail. Nanti cikgu awak akan terangkan lah. So tak ada masalah lah benda tu kan. Okay je, boleh WhatsApp kawan-kawan kan. Apa lagi dengan cikgu? Okay. Yang penting beri perhatian. Semasa tengok video ni kadang-kadang bila kita terlalu fokus kepada cahaya, kita terlalu fokus pada video menyebabkan mata kita bekerja lebih kan. Bila kita bekerja lebih, kita penat. So cuba untuk beri perhatian yang lebih lah. Jadi tak offend untuk konten itu kan. Kalau rasa mata letih, boleh guna air muka ataupun awak boleh minum air masak. Okay, masa tengok video tu boleh minum air masak. So tak ada masalah, banyak kaedah yang boleh bantu awak untuk beri perhatian. Okay, lepas awak join kelas online tu, apa yang perlu awak buat? Lihat balik rakaman, revise balik, dan awak boleh juga rujuk pada video-video subjek yang konten yang lain juga. Banyak kalau awak cari kat YouTube tu sekarang ni memang dah banyak dah cikgu-cikgu yang volunteer buat rakaman konten. So rujukan sebenarnya sangat banyak, dan kalau awak nak excellent konten sebenarnya gunakan alam maya adalah salah satu kaedah yang terbaik lah. Mudah, maksudnya kat rumah pun nak boleh akses, dekat mana-mana boleh akses, dalam bas ke, dalam kereta ke. Daripada update TikTok dan Instagram je. Instagram dan TikTok tu saya sekali lah kan. Saya selalu pun orang boring. So pastikan rujuk balik rakaman tu. Revise banyak kali. Ataupun rujuk lagi video yang lain. Okay. Dan bertanya lah. Yang selepas tu memang kena tanya. Tak faham kena tanya. Sebab cikgu tak ada depan mata kan. Bila awak kena ingat satu perkara ya, bila awak nak tanya kat cikgu, selalunya 11 pagi tu adalah waktu yang sesuai lah. Maksudnya
cikgu awak dah sarapan, cikgu awak dah siap basuh ke dah siap kemas rumah. Waktu-waktu tu adalah waktu yang waktu cikgu menggibuk lah kan, nak masak penahan, makan, solat zuhur dan sebagainya. Waktu petang pun sama, waktu selepas zuhur adalah waktu berehat. So mungkin lepas asar tu boleh tanya cikgu. So fikirkan masa mengganggu cikgu awak atau kawan-kawan awak yang awak nak tanya tu. Kalau mungkin lepas Isya antara pukul 9 hingga pukul 10:30 tu okey. Selepas tu dah malam lah, dah kategori lewat kan. So tak sesuai. So itu yang saya nak share dengan awak lah. Simple je, tak berat pun. Sebenarnya belajar secara atas talian ni perlukan disiplin lah. Memang apa yang saya share ni benda yang biasa, awak dah tahu, tetapi tanpa disiplin semua benda ni pun takkan jadi apa-apalah pada awak, takkan berkesan. Jadinya nanti kalau tak ada disiplin, main telefon tu hanya semata-mata untuk media sosial sahaja, kan? Untuk main game sahaja. So tidak bermanfaat. Alang-alang mak ayah dah belikan telefon, bagi pinjam laptop ke, belikan laptop ke, manfaatkan sepenuhnya untuk belajar. So ada apa-apa nak tanya? Yang baru masuk tu dah jawab ke soalan? Soalan psikologi atas talian tu dah jawab ke? Kalisha ni kenapa? Afiq Aiman lab. Okey, Afiq Aiman dah jawab ke tadi? Ada apa-apa nak tanya lagi? Cuba tengok, cuba on video semua, cikgu nak tengok muka. Cuba on video semua. Sekejap lagi Cikgu Ilyas akan screenshot lah, ambil gambar siapa yang ada untuk kehadiran. Okey, semua dah on video dah? Okey, Adriana auditory 55%, visual. Okey, terlepas penerangan pasal visual. Mikrofon off je semua. On video je. Okey, penerangan pasal visual kan. Visual adalah orang yang suka ataupun bagus kalau belajar menggunakan kaedah warna. Dan sebenarnya belajar secara atas talian ni sangat membantulah pada dia. Sangat membantu untuk dia. Dia menggunakan elemen apa? Elemen mata. Okay. So bila menggunakan elemen mata, awak perlu, masa belajar tu memang perlu menghilangkan gangguan-gangguan yang berlaku di hadapan mata awak. Okey, contoh ya, awak tengah tengok video nak tengok video online tu, pastikan awak pergi dekat sudut kesukaan awak, tempat tu kemas. Tempat tu kemas, lepas tu bersih ataupun pemandangan tu cantik kat kawasan tu. So sebenarnya perkara-perkara lain tu akan membantu. Akan mengganggu awak. Okay, contoh kalau awak pergi, kalau awak kat dapur. Kat dapur mungkin akan ada orang lalu lalang kan. Atau kat kelas pun sama. Kalau kat kelas kena duduk dekat depan. Duduk kat barisan hadapan sekali supaya awak tak terganggu dengan pemandangan kepala-kepala kawan lah, kawan-kawan lalu lalang kat tepi kelas lah. So awak kena duduk di hadapan. Bila duduk di hadapan, awak kurang mendapat gangguan lah. Sebab gangguan akan datang pada elemen mata juga. Di samping itu, orang visual juga perancang yang baik. Dan mereka juga bagus kalau apa yang dia belajar dia terus buat. Orang-orang visual tidak terganggu dengan bising. Lepas tu kalau nak study pun lebih berkesan jika menulis guna pen warna ataupun buat peta mind map. So sangat membantu dia lah kalau guna visual.
Okay. Okay, taktikal. Taktikal orang yang hands on. Ya, orang yang hands on. So dia kena lepas dia nak belajar melalui eksperimen. Kalau boleh masa tengok video tu, kalau rasa penat, selalunya dalam tempoh 10 minit dia dah rasa penat dah, sebab kita nak tengok video online ni kita kena tengok, kita kena duduk dan menghadap dalam tempoh masa yang lama kan. So awak digalakkan bergerak. Bergeraklah, pergi ke tempat lain lah, bergerak. Ke depan, ke halaman rumah ke, pergi ruang tamu ke, pergi dapur ke. Sebab apa? Sebab orang taktikal ni dia tidak terganggu dengan bunyi bising dan dia tidak terganggu dengan pemandangan yang tidak okey. Dia cuma tak boleh duduk diam. Dan digalakkan untuk orang-orang yang taktikal ni atau kinestetik ni menghafal apa yang awak dah belajar untuk awak ingat. Membaca pula, kalau nak membaca, digalakkan juga membaca dengan kerap menggunakan jari. Tunjuk macam Quran tu kan, tunjuk. Lepas tu tulis, sambil belajar tu tulis, sebab awak perlukan pergerakan semasa belajar. So pergerakan yang minima tu pun dah cukup membantu lah. Awak belajar menggunakan sambil menulis tu pun satu pergerakan. So memang sangat penting lah ya bila awak belajar sambil menulis. Orang taktikal atau kinestetik ni juga dia sangat pandai ya, dia sangat mudah memahami body language orang. So orang taktikal kena hands on, kena buat, kena belajar sambil buat. Baca sambil tulis, nak faham sains kena sambil eksperimen ataupun awak bayangkan atau rasakan situasi itu dalam keadaan rasakan situasi sebenar. Itu sangat membantu lah. Sebabnya orang taktikal atau kinestetik ni dia perlukan pengalaman sebenar. Kalau dia belajar jadi pilot contoh kan, dia memang perlukan simulator tu untuk dia belajar secara maksudnya pembelajaran tu berkesan lah. Kalau dia baca je, dia memang tak boleh nak faham, susah nak faham. Dia boleh lah faham tapi dia susah nak faham. So membaca, pastikan membaca menggunakan jari telunjuk atau tunjuk dengan pen atau pensel lah. Okay. Dapat ke? Auditory. Auditory dia menggunakan elemen telinga. Okay, elemen telinga. Telinga tu dia kena dengar. Kalau study online, tengok video, awak kena pasang earphone. Sebab awak mudah terganggu dengan bunyi bising persekitaran. So orang-orang auditory kena cari tempat yang tenang, tak terganggu dengan bunyi-bunyi. So bila awak study menggunakan video ataupun belajar secara atas, kalian kena pakai earphone supaya bunyi motor ke bunyi kereta lalu-lalang kat tepi rumah awak tu tak mengganggu awak sambil belajar. Kemudian orang auditory juga dia perlu ulang balik apa yang dia dah belajar dengan nada suara yang didengari hingga ke telinga lah. Okey, macam mana nak tahu nada suara yang didengari hingga ke telinga tu? Macam awak solat, awak akan membaca Fatihah tu sampai telinga dengar kan. So itu nada yang minimum lah. Tak perlulah kuat-kuat sangat kan. So sampai telinga awak dengar pun dah cukup minimum dah. Dah okey dah tu. Yang penting telinga awak dengar. Lepas tu awak sangat baik lah kalau awak belajar secara study group. Kalau ada lah kan, kalau kat rumah tak adalah study group kan. So selain daripada tu, orang auditory kena record semula dan ulang dengar apa yang dia belajar secara atas talian tu. Bila dah habis belajar, buat rumusan. Tapi rumusan tu pastikan awak yang create sendiri ya. Sebab rumusan tu yang menentukan awak faham atau tidak dengan konten yang awak belajar secara atas talian tu. Okay. Ramai auditory rupanya. Taktikal pun ada. Okay, kalau nak tahu pasal kejayaan yang berkaitan dengan orang visual, auditory, kinestetik ni, nanti next time kita boleh buat on request lah kalau nak lah kan. Sebab kita banyak lagi tajuk-tajuk akan datang ni kita nak share dengan awak semua.
Kan? Selain daripada belajar kaedah belajar atas talian ni, banyak lagi benda-benda lagi kita nak share. Ada apa-apa nak tanya lagi? Siapa selain daripada tuition atas talian, siapa yang dia tuition kepada diri dia sendiri? Belajar sendirilah, maksudnya kan mungkin akses internet tak berapa ada, jarang-jarang ada, ataupun akses internet ada bila mak dengan ayah dekat rumah je, kalau mak ayah kerja tak dapat kan, telefon tak ada. Siapa yang belajar sendiri je selalunya, tak ada pun belajar atas talian ke apa ke. Saya. Sendiri je. Saya. Siapa tu? So paling kurang boleh guna WhatsApp lah kan, belajar atas talian ni. Bella, selamat datang. Bella mana ni? Ya, saya. Ya, ada apa? Siapa tu? Faiza. Tadi Faiza. Ya, Faiza. Oh, awak apa? Auditory. Faiza auditory ke? Faiza ke Evia? Oh, ada ham. Ada ham visual. Orang-orang visual ni berhati-hati lah, awak mudah tersasar tau, suka sangat main game. Sebab game tu memang sangat attract pada awak. Awak memang suka elemen-elemen tu. So pastikan ada limit. Kalau nak main game kena ada limit. Ya, jangan ngalit sangat. Tak pasal-pasal habis data orang marah mak. Okay. Kalau perasan orang auditory ni lah yang selalunya kulu kilau kat matap ni, dia lah yang pakai earphone kulu kilau tu. Dia lah tu. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tadi kan cikgu tanya siapa yang belajar sendiri, saya jawablah saya. Oh, awak. Okey. Bagus. Adik inisiatif belajar sendiri. Penting ya, kena ada inisiatif belajar sendiri sebab kita tak ada cikgu kat rumah kan. Mak dengan ayah pun kadang-kadang busy. So carilah inisiatif lain. Kalau tak boleh nak tengok video, WhatsApp boleh akses lagi kan, Faiza? WhatsApp boleh tanya kawan-kawan atau WhatsApp lah cikgu awak ya. Awak kelas mana ni Faiza? Okey, Raja. Okey, Raja awak study Faiza satu consultant. Okey. Raja awak study ajak kawan-kawan. Macam mana tu ajak kawan-kawan musim PKP ni? Awak punya kaedah belajar apa, Raja? Cik Julius boleh nampak skrin ke semua? Okey, semua orang on camera dah? Cikgu nak tengok muka. WhatsApp kawan-kawan dan buat video call. Okey, bagus. Raja bagus. Macam mana nak display yang okey, bagus. Bincang pasal homework. Bagus. Okey, Rashidah okey ke belajar dekat rumah musim PKP ni? Ya, paling kurang awak boleh gunakan platform WhatsApp
Telegram ya untuk belajar atas talian ni lah. Mungkin setengah orang dia tak boleh nak akses video kan. So gunalah elemen apa yang ada dengan awak untuk belajar. Kat mana pun kita kena belajar. Kena ada ilmu kan. Nanti tak fokus kenapa tu Husna? Ya, ada orang yang dia memang sesuai belajar dengan kawan-kawan secara ramai-ramai, terutamanya orang apa tadi saya ajar? Orang apa yang sesuai belajar beramai-ramai tadi? Dia pandai berbincang. Auditory. Auditory. Ya. Orang auditory dia perlu study dalam kumpulan. Siapa yang jawab tu? Bagus. Sebab nanti banyak menyeimbang. Okay. Janganlah seimbang, belajarlah. Limit kan, okey 15 minit pertama kita belajar. 5 minit kemudian kita bersembang. 15 minit kemudian kita belajar. 5 minit kemudian kita bersembang. Macam itulah. Cadangan. Okey. Ada orang yang memang sesuai belajar sendiri. So tak apa. Guna kaedah yang rasa okey dengan diri masing-masing. Ujian tadi tu hanya untuk panduan lah untuk panduan. Kalau awak rasa okey, okey. Kalau rasa tak okey, tak apa. Guna kaedah yang lain awak rasa okey. Jadi kita nak buka lagi soalan atau nak bincang isu lain selain daripada apa yang kita bincangkan sekarang pun boleh juga. Mungkin nak tanya tips-tips lain ke apa ke. Contoh ya, cikgu saya selalu mengantuk waktu pagi. Okey, bila awak mengantuk waktu pagi, awak tidur pukul berapa sebenarnya malam? Kena check yang tu. Awak kena pastikan awak tidur pukul 10. Paling awal. Sebab di rumah kan, di rumah kita pukul 1 tidur. Kenapa tidur pukul 1 Raja? Kenapa tidur lewat sangat tu? Oh, nak kerjaya setiap kategori. Mungkin nanti satu hari kita akan buat topik ni lah. Kerjaya untuk setiap kategori. Boleh? Banyak ni nanti nak cerita. Okey ke? Permintaan Adriana. Boleh Adriana? Boleh cikgu. Boleh Adriana boleh? Nanti kita buat satu kelas untuk cerita pasal kerjaya kan. Okey. Boleh nak tahu. So seorang, dua orang boleh bagi rumusan dengan cikgu. Orang auditory cuba bagi rumusan. Apa yang awak faham? Awak orang auditory, so awak kena belajar macam mana? Slide cikgu dah tutup dah. So orang auditory bagi rumusan. Orang auditory cuba bagi rumusan sikit. Sebab rasanya video kita limit dah. Auditory lebih secara berkumpulan dan mudah tertarik perhatian dengan bunyi. Okey. So, apa kaedah nak belajar berkesan tu? M
DH. Siapa yang DH ni? Betul ya, auditory sesuai belajar berkumpulan dan mudah tertarik dengan bunyi. Maksudnya awak kena belajar dalam suasana yang tenang, tak ada bunyi bising. Bunyi bising tu akan mengganggu awak. Okay? Sebab apa? Sebab awak menggunakan elemen telinga yang banyak. So bila guna elemen telinga banyak, perkara-perkara yang berkaitan dengan telinga tu lah yang akan mengganggu awak. Bunyi bising, suara yang sangat kuat, lagu yang kuat. So benda-benda tu mengganggu awak. Okay. Okay, visual. Bagi rumusan sikit orang visual. Orang visual kena fokus, kena kemas, sesuai duduk di hadapan, jangan letak benda yang boleh tertarik sewaktu belajar. Contoh macam gula-gula. Okay, boleh. Orang visual sangat, dia akan guna elemen mata lah So perkara berkaitan dengan mata jugalah yang akan menjadi gangguan dia. Okay. So ni apa ni? Kashina upload apa ni? Orang visual, orang yang guna mata untuk belajar dan boleh tarik dengan banyak perkara. Panjang rumusan ni, bagus. Buat nota Terima kasih Kashina. Okay, Kashina share nota tu untuk kawan-kawan. Kawan-kawan nak tengok. Okay, orang taktikal atau kinestetik, bagi rumusan sikit. Gegel je Boboy, mana ni cikgu tak nampak pun Boboy. Okay, orang taktikal atau kinestetik, boleh bagi rumusan sikit. Lelaki hanya memerhati, amboi. Cikgu nak communication. Baru cikgu tahu awak faham ke tak. Okay, bagi rumusan orang taktikal. Mana ni? Mana umat-umat taktikal ni? Dah berjalan pergi mana dah tu? Dia tinggal handphone dia, dia pergi jalan. Mana orang taktikal ni? Okay, mana orang taktikal? Cikgu kebanyakan orang menggunakan auditory, visual atau taktikal. Okay, macam saya cakap tadi, semua orang ada ketiga-tiga elemen. Cuma awak tak tahu mana satu yang dominan. Bila awak dah buat test ni, awak dah tahu mana yang dominan. So, awak boleh guna kaedah tu untuk belajar. So, insyaAllah kaedah tu lebih berkesan lah. Dia memang accurate-nya 80% lah, tapi boleh dijadikan panduan. Semua orang ada elemen tu. Cuma mana yang dominan je. Ada orang yang auditory yang dominan, ada orang visual yang dominan, ada orang taktikal yang dominan. So semua orang berbeza. Tak ada orang yang sama. Persen pun masing-masing ada yang berbeza. Kalau ada yang sama tu kebetulan. Tak ada perancangan apa-apa pun. Okay.
So tak ada kaedah yang mana yang terbaik. Ya, kaedah ikut kaedah masing-masing. Okay. Selalunya video kelas online dengan siapa yang buat video macam ni? Bersemuka, secara bersemuka. Tak ada cikgu. Tak ada, first time. Oh, okay. So selama ni you all belajar melalui WhatsApp dengan Telegram je lah. Ya. Okay, hari ni sebenarnya cikgu dan Cik Ida pun nak test. Cikgu nak test macam mana contribution you all, pernyataan kan. Samping tu bolehlah you all tengok cikgu suasana maktab sikit tu, nampak bangunan belakang kan. Sikit je Cikgu tak boleh lah nak buat jalan-jalan. Best ke bercuti PKP? Okey lah juga. Okey lah juga. Best cikgu. Okey, technical ni dia harus bergerak ke sana ke sini oh, okey. Pandai Putri ya. Buat lagu ke rap? Selepas ini seperti cacing kepanasan. Amboi. Kepanasan nak panggil. Harus menggunakan penunjuk atau jari untuk membaca. Saya auditory, adakah betul? Betul lah tu. Tengah kat LRT nak pergi mana tu? Putri nak pergi mana tu Putri? Duduk diam lah kat rumah, jalan je kerja. Pergi rumah nenek kat mana? Rumah awak kat mana? Oh gitu. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. So, Tak ada cikgu. Tak ada. Sini. Boleh ke kita tamatkan kelas kita? Boleh. Okey. So nanti apa-apa cikgu akan update. Cikgu akan update waktu kita akan ada kelas dan tajuk yang lain pula lah. Cikgu nak habiskan so memang tak lama lah, kalau lama-lama nanti bateri habis. Sebenarnya untuk video Teams ni dia sekejap je kan, dia tak lama. So lepas ni ajak lagi kawan ramai-ramai, kita belajar sama-sama lagi. Ya, kita boleh two way communication. Bukan kat kelas je, kat sini pun kita boleh two way communication. Okay. So itu sahaja untuk petang ni untuk first try kita. Cikgu Ilyas ada nak share apa-apa? Okay, thank you. Terima kasih pada Cikgu Aziza. Okay, baik. Saya ada beberapa pengumuman nak buat. Yang pertama untuk minggu depan ambil barang tu tak wajib maksudnya ambil boleh, tak ambil pun boleh. Tapi kalau awak tak ambil sebab form 1, kalau awak datang kita akan ada buku bahasa Inggeris yang akan diberikan. Okay. So better datanglah ambil buku kan, sebab kita tak tahu PKP ni berapa lama lagi. Okay. So itu je pengumuman saya nak bagi tahu. Minggu depan tak wajib untuk ambil barang tu. Tapi kalau nak datang ambil buku tu baguslah. Yang mana dekat tu, yang mana jauh tu kita faham lah ya. Okay. Yang terakhir sekali. Okay. Saya ada bagi dekat chat tu borang refleksi. Jadi yang mana join hari ni minta completekan borang refleksi tersebut. Okay. Boleh? Boleh. Boleh semua Okay, baik. Boleh. Itu saja. Okay. Jangan tunjuk buka video, jangan tunjuk muka yang apa ni sebab sepanjang ni cikgu rakam tau. Cikgu buat rakaman tau.
So Uh, kamu yang buka video tu pastikan eloklah, moleklah. Sebab ni rakam ni. Okay? baik cikgu. So sebelum keluar, sebelum kita tamatkan sesi kita, pastikan awak isi borang refleksi tersebut, dan kalau ada kawan-kawan yang dah left tadi, minta share dalam grup borang refleksi tu. Okay, kita pun dah 1 jam lebih dah, hampir nak 2 jam dah kita bersiaran ni. Jadi saya rasa cukup lah tu. Okay. So kita sudahi kita punya program majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, terima kasih semua. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.